Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Adin Adani binti Muhammad Asri dan kami daripada kumpulan 2 akan membentangkan tentang destinasi kebudayaan dan tradisi di Negeri Sembilan. Tahukah anda apa itu kebudayaan dan adat resam? Kebudayaan dirumuskan sebagai keseluruhan gaya hidup sama ada dalam bentuk kepercayaan, pelakuan, fikiran ataupun penerimaan sesebuah penghasilan yang diwarisi dalam anggota masyarakat di Negeri Sembilan. Adat resam pula merupakan undang-undang ataupun peraturan yang tidak ditulis dalam mana-mana catatan tetapi masih diamalkan oleh nenek moyang sejak turun-temurun. Negeri Sembilan mempunyai keistimewaan mereka sendiri iaitu daripada namanya. Namanya berbentuk angka yang berbeza daripada negeri-negeri lain di Malaysia. Oleh itu, Negeri Sembilan juga mempunyai satu keistimewaan yang mana masyarakat Negeri Sembilan masih mengamalkan adat pepatih Negeri Sembilan. Penduduk asal Negeri Sembilan merupakan orang Minangkabau daripada Sumatra. Orang Minangkabau telah membawa satu adat yang dipanggil matrilineal yang dikatakan daripada body Ciago yang mana mereka masih mengamalkan sejak zaman kini. Adat pepatih mempunyai peranan yang sangat penting dalam sistem pentadbiran dalam aspek pelantikan pemimpin, pewarisan harta pusaka, kekeluargaan dan kemasyarakatan yang menjadi lambang keutuhan Negeri Sembilan sebagai negeri adat sehingga kini. Objektif kajian kami adalah mengkaji sejarah awal masyarakat Negeri Sembilan dan mengumpul maklumat tentang kepentingan adat dan kebudayaan dalam kalangan masyarakat Negeri Sembilan. Selain itu, mengetahui jenis-jenis adat dan kebudayaan yang terdapat di Negeri Sembilan. Dan akhir sekali adalah mengkaji sejauh mana adat dan kebudayaan masyarakat Negeri Sembilan ini dapat dikekalkan. Persoalan kajian kami yang pertama adalah apakah sejarah Negeri Sembilan, dan kedua, siapakah penduduk asal Negeri Sembilan, mengapakah pengetahuan tentang adat dan kebudayaan ini penting dalam kalangan masyarakat, berapakah jenis adat yang terdapat di Negeri Sembilan, dan akhir sekali pendapat masyarakat tentang pendedahan adat dan kebudayaan Negeri Sembilan kepada pelancong luar. Assalamualaikum kepada Ustaz dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Syazwani binti Mak Syukri dari kelas AC 10 dan saya akan membentangkan tentang kajian literatur. Dan berdasarkan kajian literatur yang telah kami kaji, kami telah mendapati beberapa kajian literatur berkenaan destinasi kebudayaan dan tradisi hidup di Negeri Sembilan. Artikel pertama bagi masyarakat Negeri Sembilan ialah teras adat pepatih Negeri Sembilan sebagai satu keunikan identiti berbangsa. Artikel ini ditulis oleh Kamarul Afizi, Syamsuddin Ahmad, Syukri Yu Abdullah dan juga Muhammad Nazim Abdul Kaman. Berdasarkan artikel ini, ia mengupas tentang adat pepatih bagi masyarakat Negeri Sembilan, iaitu masyarakat Negeri Sembilan mengamalkan adat yang berlainan daripada adat Temanggung, iaitu sistem nasab ibu bagi pewarisan harta pusaka. Sebenarnya kajian literatur yang kedua ialah bertajuk Masakan Tradisional Tonjol Keunikan Negeri Adat Pepatih Negeri Sembilan. Artikel ini didapat daripada surat khabar Harian Metro yang ditulis oleh Suliati Asri, dan dalam kajian ini berkenaan tentang makanan tradisional bagi masyarakat Negeri Sembilan adalah kari kepala kambing yang sinonim dengan masyarakat luar Gunung Pasir, dan hidangan ini dia sangat berbeza dengan hidangan yang lain kerana ia dihidangkan semasa adat istiadat yang berbeza penghulu luwak dan datuk lembaga. Bagi penghulu luwak, makanan ini dihidangkan ketika majlis akikah yang biasa dilakukan secara gotong royong. Dan seterusnya yang menjadi tradisi Negeri Sembilan ialah sambal tempoyak, daun kayu yang dimasak menggunakan 99 jenis daun kayu, tetapi tidaklah
dimasukkan semua sekali dalam satu masakan kerana daun kayu tu sukar didapati pada zaman sekarang. Antara contoh daun yang digunakan untuk masak adalah seperti pucuk ubi, pucuk kaduk, daun manggung dan pelbagai jenis lagi. Selain itu, Negeri Sembilan juga mempunyai makanan eksotik iaitu siput kaling muai yang mempunyai khasiat tersendiri dan merupakan turun-temurun. Tajuk literatur yang ketiga adalah bertajuk Busana Tradisional Negeri Sembilan yang menerangkan tentang pemakaian tradisional bagi masyarakat Sembilan. Sejarah asal-usul pemakaian Negeri Sembilan dibenarkan selepas kedatangan orang Minangkabau dan Raja Melawar. Baju kurung, baju kebaya setengah tiang, baju kebaya panjang dan baju Melayu cekak musang merupakan busana harian bagi masyarakat Negeri Sembilan. Pakaian yang menjadi simbol kepada kaum wanita Negeri Sembilan adalah baju kebaya setengah liang yang digunakan semasa di rumah atau bertandang, ke majlis kenduri kahwin serta digunakan di sawah bendang. Kajian literatur yang keempat adalah berdasarkan jurnal artikel yang bertajuk Dialek Negeri Sembilan yang dikaryakan oleh Aning Kahar dan kaya menerangkan tentang lorat dan percakapan yang biasa digunakan oleh masyarakat Negeri Sembilan. Lorat ini bukan sahaja dipertuturkan di Negeri Sembilan tetapi juga telah mempengaruhi negeri lain seperti Johor, Pahang dan Melaka. Asal-usul lorat Minang yang dipertutur oleh masyarakat Negeri Sembilan berasal dari pengaruh langsung Sumatera Barat, malah dinafikan bagi masyarakat di Negeri Sembilan kerana mempunyai perbezaan dialek dengan Minang. Terdapat pelbagai perbezaan dialek yang dikesan antara Negeri Sembilan dan Minang, contohnya Lomang dalam Negeri Sembilan, manakala Lamang dalam dialek Minang, dan contoh yang seterusnya adalah seperti Lomeh dalam iaitu bahasa Negeri Sembilan dan dalam bahasa Minang pula Lameh. Dialek ini dimula pudar di kawasan Port Dickson kerana disebabkan berlakunya peralihan dialek ke bahasa standard dan peralihan ekonomi sanda. Dan sekian itu sahaja daripada saya. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mak Alia Afiqah binti Mir Arif. Saya akan menerangkan kajian metodologi. Metodologi penyelidikan ialah suatu kaedah dan teknik individu dalam mengumpul serta menganalisis data. Kajian ini dilakukan dengan menggunakan 3 kaedah iaitu dokumentasi, soal selidik dan temu bual. Bagi dokumentasi, setiap ahli kumpulan mengumpul pengetahuan dengan membaca artikel, buku dan mencari laman sesawang. Sebelum memulakan penyelidikan, setiap ahli kumpulan perlu tahu apa yang ingin mereka persoalkan. Yang kedua ialah soal selidik. Jadi setiap ahli kumpulan perlu menyediakan beberapa soalan sebelum proses seterusnya iaitu temu bual. Jadi kandungan borang soal selidik ini terdiri daripada 3 bahagian iaitu bahagian A seperti data, demografi dan responden. Bahagian B soalan yang menjurus kepada objektif kajian dan bahagian C ialah soalan objektif. Yang ketiga ialah temu bual. Jadi setiap ahli kumpulan juga menggunakan kaedah temu bual dalam pengumpulan maklumat. Sasaran responden setiap ahli kumpulan merupakan 5 orang pelajar dari Universiti Kuala Lumpur dan berasal dari Negeri Sembilan bagi mendapatkan data yang berbeza mengikut pengetahuan masing-masing. Jadi antara soalan yang dikemukakan adalah seperti sudah berapa lama anda bermastautin di Negeri Sembilan? Apakah adat yang masih digunakan dalam keluarga anda? Perlukah kita kekalkan adat dan kebudayaan di negeri kita? Seterusnya, mengapakah kita perlu terus mengekalkan adat dan kebudayaan negeri kita? Dan soalan yang terakhir ialah adat manakah yang anda rasa menarik untuk diamalkan oleh seluruh masyarakat? Jadi itu sahaja untuk kajian metodologi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zulhaikal bin Zulkarnain dan saya ingin bentang tentang dapatan kajian. So, di bahagian A iaitu bahagian pertama merupakan data daripada bilangan responden dan juga usia responden. So, bilangan responden yang kami dapat terima adalah 11 dan juga usia responden adalah daripada 19 hingga ke 23 tahun. Jadi seterusnya di bahagian B iaitu bahagian kedua merupakan soalan ditanyakan kepada responden.
terdapat 5 soalan, iaitu soalan pertama adalah adakah anda bersetuju bahawa ramai anak muda masih mengekalkan tradisi Negeri Sembilan? Soalan kedua merupakan logat yang digunakan oleh masyarakat Negeri Sembilan amat unik. Soalan seterusnya, masyarakat harus mengadakan lebih banyak aktiviti kemasyarakatan yang boleh mengekalkan tradisi. Soalan keempat, tukar kepada budaya baru untuk menggantikan budaya lama. Soalan kelima, anak muda sekarang lebih terdedah terhadap budaya barat sehingga lupa akan adat tempatan. Selepas soalan ditanyakan, kami dapati bahawa separuh daripada responden setuju bahawa Negeri Sembilan masih mengamalkan tradisi adat pepatih. Adat pepatih yang diwarisi masih dipertahankan oleh masyarakat Negeri Sembilan kerana adat itu boleh menerima perubahan masa ke semasa. Dari aspek sosial, ia masih bercirikan hidup kekeluargaan seperti budaya bekerjasama, bermuafakat, saling menghormati dan semangat kejiranan. Pendapat-pendapat yang diberikan sedikit menunjukkan betapa sayangnya penduduk Negeri Sembilan tentang adat dan budaya mereka. Seterusnya, di bahagian C, terdapat juga 5 soalan. Soalan pertama, adakah anda penduduk asal Negeri Sembilan? Soalan kedua, keluarga anda masih menggunakan adat perkahwinan Minangkabau? Soalan ketiga, adakah anda memperkenalkan tradisi masyarakat Negeri Sembilan kepada rakan anda? Soalan keempat, adakah anda masih mengekalkan tradisi dalam aktiviti harian anda? Dan soalan terakhir, pada pendapat anda, perlukah kita sebagai penduduk asal Negeri Sembilan mendedahkan tradisi turun-temurun kepada pelancong luar? Jadi, seperti yang ditunjukkan di dalam graf, sebilangan responden tidak lagi mengamalkan tradisi walaupun mereka berasal dari Negeri Sembilan. Hal ini kerana terdapat banyak pengaruh luar serta faktor kemodenan yang menyebabkan anak-anak zaman kini tidak lagi didedahkan dengan budaya dan tradisi negeri itu sendiri. Sehinggakan mereka tidak mengetahui keunikan daripada budaya dan tradisi yang ada di dalam negeri tersebut. Di samping itu, kesemua responden berpendapat untuk menghidupkan semula budaya dan tradisi Negeri Sembilan dengan memperkenalkan kepada pelancong luar. Sektor pelancongan merupakan inisiatif yang cepat untuk menyebarkan pengetahuan mengenai budaya dan tradisi. Hal ini telah membuktikan bahawa masyarakat Negeri Sembilan masih peduli tentang budaya dan tradisi negeri mereka meskipun masih ditelan zaman. Sekian daripada saya, terima kasih. Jadi saya akan menerangkan tentang kepentingan tugasan. Pengetahuan terhadap kebudayaan adalah amat penting bagi rakyat Malaysia kerana banyak salah faham telah timbul dalam mewujudkan kebudayaan kebangsaan Malaysia yang berteraskan kebudayaan pribumi ini. Hal ini amat penting kerana kebudayaan mempunyai hubungan yang amat rapat dengan masyarakat kerana kebudayaan tidak akan ada sekiranya tiada masyarakat. Jadi, tidak dapat dinafikan lagi bahawa terhadap banyak kepentingan kajian yang dapat diperoleh dari kajian tentang kebudayaan dan tradisi hidup masyarakat Negeri Sembilan. Walaupun berbeza dari segi tradisi hidup atau budaya, namun ia masih mempunyai asas yang sama iaitu membentuk kepribadian dan jati diri individu ke arah yang lebih baik. Seterusnya, dalam mempertingkatkan usaha untuk membentuk identiti dan kepribadian dalam negeri, ia membolehkan masyarakat berkomunikasi dengan lebih baik di antara satu sama lain dalam melaksanakan matlamat yang sama, iaitu untuk membentuk masyarakat Negeri Sembilan yang berpegang teguh dengan ajaran agama walaupun berbeza. Bertemu kembali. Adat pepatih sinonim dengan adat masyarakat di Negeri Sembilan. Dalam memastikan adat yang berasal dari tanah Minangkabau itu terus dipraktikkan, satu pesta memperkenalkan amalan dan peraturan hidup masyarakat Negeri Sembilan diadakan di Laman Gentam Kuala Pilah baru-baru ini. Menurut Ketua Sekretariat Pesta Adat Pepatih, Datuk Zaki Said, pesta yang berlangsung 2 hari itu menampilkan pelbagai aktiviti, antaranya pameran dan demonstrasi. Salah satu pada tujuannya, ramai anak-anak buah ni tak tahu kehadiran ataupun adanya adat pepatih tersebut. Dan mereka ini, ibu bapa mereka adalah penyokong ataupun pendukung adat pepatih ini. Tapi anak-anak mereka tak tahu. Dengan penganjuran pesta adat pepatih ini juga, golongan pemimpin adat khususnya dapat memberi peredahan kepada masyarakat tentang perkara asas dalam amalan adat itu. Antara yang menarik perhatian ialah peranan dan keunikan Ibu Soko, jawatan adat khusus untuk golongan wanita. Sebenarnya dalam adat patih ini, apabila kita mengadakan oleh
kampung oleh beradat seperti majlis perkahwinan, perkara-perkara yang utama ialah membentangkan alat kebesaran seperti atas rumah. Kita kena bentang tabir lelangit, tabir lingkung, tilam pandak, kita ada tepak sirih dan sebagainya. Kerana ini adalah merupakan asas kepada sistem adat patih. Kalau ada majlis kahwin, Ibu Sokong buat peranan untuk memasang semua tabir-tabir ini. Dia mengarahkan anak-anak buah dia memasang semua tabir ini, dan tabir langit, tabir panjang dan tabir segala. Dan untuk santapan pula, untuk hidangan untuk datuk-datuk, dia akan menyediakan juga alat-alat makanan yang beradat. Selain mengetengahkan pengetahuan mengenai adat pepatih, makanan tradisi masyarakat Negeri Sembilan juga diperkenalkan, antaranya penganan cair atau lebih dikenali sebagai dodol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afiq Ahmad bin Muslim dan saya akan membentangkan cabaran tugasan. Jadi sepanjang kami melakukan tugasan ini, dapat beberapa cabaran yang kami hadapi, iaitu yang pertama adalah perbezaan pendapat. Jadi setiap ahli kumpulan kami telah timbul percanggahan pendapat, iaitu setiap daripada ahli kumpulan kami ada mempunyai pandangan yang berbeza. Jadi dalam melakukan tugasan ini kami mengambil masa sedikit lama untuk mengambil kata sepakat dalam mendapat apa yang kami nak. Contohnya isi-isi yang kami ambil, lokasi dan tempat yang kami untuk interview orang sekeliling. So yang kedua adalah kekangan masa. Seperti yang ramai tahu, student pelajar mempunyai masa yang terlampau terhad dalam menyiapkan tugasan mereka. Banyak tugasan seperti assignment yang lain, subjek yang lain membuatkan kami untuk menyiapkan sesuatu tugasan itu dalam masa yang agak lama. Selain daripada itu, kekangan masa ini dapat dielakkan jika kita mengelakkan gangguan seperti panggilan telefon, mesej atau perkara-perkara yang tidak dijangka lain yang boleh menyebabkan kami sekumpulan hilang fokus atau mengganggu kerja yang sedang dijalankan. Yang ketiga, kami menghadapi cabaran seperti komunikasi. Kami sekumpulan tidak kenal satu sama lain. Jadi ia merupakan salah satu masalah, tetapi kami dapat hadapinya dengan baik, iaitu kami selalu berborak-borak di dalam kumpulan WhatsApp, dan itu kami dapat kefahaman antara satu sama lain. Dan yang terakhir adalah masalah internet. Masalah internet ni merupakan perkara yang biasalah pada zaman sekarang, walaupun duduk di tengah bandar, tapi ada setengah rumah yang berada di tingkat di atas tidak mengalami capaian internet yang baik. Jadi internet yang tidak stabil, lemah boleh menyebabkan gangguan dalam memuat turun dan memuat sumber dan rujukan yang diperlukan. Okey, akhirul kalam, kesimpulan yang telah kami dapat daripada membuat tugasan ini banyak. Kesimpulannya, salah satu yang kami dapat pelajari, mengenali dan mempelajari lebih terperinci tradisi dan budaya penduduk Negeri Sembilan. Kami sekumpulan dapat tahu tradisi penduduk Negeri Sembilan, apa permainan tradisional, rumah-rumah yang berada di Negeri Sembilan. So, jadinya saranan yang kami dapat buat apabila melakukan tugasan ini ialah sebaik-baiknya lah kita rancang dulu melakukan tugasan dengan membuat rangka tugasan itu supaya sesuatu tugasan itu dapat dilakukan dengan baik. Sekian daripada kumpulan kami. Terima kasih.